Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam syarah kitab hadis 40, hadis Al-Arba'in. Kitab kita yang nama dia Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-13, Ukhuwatul Iman wal Islam. Persaudaraan iman dan Islam. Maknanya saudara seiman, saudara seislam. Saudara seiman dan saudara Islam ni lebih besar, lebih kuat daripada saudara kandung. Sebab dia boleh bersahabat di dunia sampai ke akhirat. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersahabat di dunia ini sehingga ke syurga. Insya-Allah kata. Tapi dengan adik-beradik kandung sendiri, kalau mereka tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla ataupun sebahagian daripada masyarakat, adik-beradik dia tidak Islam, putuslah, terputus. Setakat dunia je boleh adik-beradiknya. Di akhirat so tak ada lah. Maka ukhuwah, persaudaraan dalam keimanan dan keislaman ini, persaudaraan yang mantap di dunia sampai ke akhirat. Hadis ini besar. Kita baca matan dulu, kemudian kita pergi kepada huraian Al-Imam Nawawi dan lain-lain ulama hadis. An Abi Hamzah. Siapa dia Abu Hamzah ni? Gelaran dia Abu Hamzah, nama dia Anas bin Malik. Anas boleh anak kena nama Hamzah, baru jadi gelaran Abu Hamzah. Radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ni terkenal dengan nama khadam, bukan hamba. Khadam maknanya pembantu Nabi. Sepanjang Nabi berada di Madinah 10 tahun, Anas telah diserahkan ibu dia, Ummu Sulaim, serah Anas supaya Nabi didik, jaga, dan dia juga berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Anas. Bahagianya Anas dapat duduk di bawah dagu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dua patah ya hadis ni. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna, tidak benar-benar mantap iman seorang kamu, hatta, sehingga yuhibba li akhihi, dia mencintai saudara dia seagama, saudara dia, apalagi kalau saudara kita kandung, dua cinta, nasab, agama, tapi dua tingkat maknanya. Dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita suka diri kita ni happy, senang, sehat, segar, kaya, pandai, bijak. Begitulah kita kena suka saudara kita juga dapat yang sama. Barulah dia jadi mantap. Baru jadi mantap. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Iman. Imam Muslim juga dalam kitab Al-Iman. Imam An-Nasa'i Kitabul Iman, At-Tirmizi Kitab Sifat Al-Qiyamah, Ibnu Majah dalam Muqaddimah. Yang pentingnya, kepentingan hadis, ahamiyatul hadis, takak mana dia pentingnya hadis ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Abu Yahya Zakaria bin Sharaf An-Nawawi, dalam syarah dia kepada Sahih Muslim, Nawawi kata apa? Qala al-Imamul Jalil Abu Muhammad. Imam Nawawi menukilkan pandangan Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid
Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imam mazhab Maliki di Maghribi, di Morocco, pada zamannya telah berkata, jima'u adabil khair, kumpulan adab-adab kebaikan bercabang daripada 4 hadis. Ini pelajar kita tanda. Maknanya kebajikan itu duduk di tonggak dia 4 hadis. Hadis yang pertama kita dah baca dah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang benda baik ataupun dia diam. Sekarang ni nampaknya kalau bercakap susah kita. Orang hentam kita, orang ganyang kita, kalau kita diam orang tak nak kata apa. Maknanya dua saja. Nak cakap buruk, cakap tak baik, tak payah cakap. Tapi kalau kita ada benda baik yang kita nak cakap, silakan. Kalau tak ada, diam. Manusia ini tak reti nak diam. Cakap reti. Cakap samalah, menulis-nulis, mengomel-ngomel itu samalah tu, kan. Itu yang pertama. Yang kedua hadis yang kita baca dalam siri yang lepas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri baiknya Islam seorang itu, dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dia, yang tidak memberi manfaat kepada dia. Kita tinggalkan. Yang ketiga hadis wasiat Nabi SAW kepada seorang sahabat. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, ausini, wasiatkan kepadaku. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Jangan marah, itu ya dia kata, jangan marah. Kemudian hadis yang kita ni, iaitulah hadis 40 yang ke-13. Apa dia hadis? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Baik, 4 hadis ini menjadi apa? Menjadi kumpulan adabul khair. Adab-adab kebajikan duduk di sini. Yang pertama, adab cakap. Yang kedua, jangan duk campur semua benda atas dunia ni. Yang ketiga, peribadi kita, jangan duk marah. Pongoh kata orang kan. Garang tak tu kalu. Yang keempat, sikap kita terhadap saudara kita. Ini yang kita nak bincang di sini. Atas sebab demikian, maka inilah rahsia mengapa Al-Imamun Nawawi memilih ke-4 hadis ini dalam kumpulan hadis 40-nya. Telah berlalu sebahagian daripada hadis sebut dalam syarah ini dan akan datang yang lainnya insya-Allah. Seorang ulama Al-Jardani dalam syarah kepada hadis 40 An-Nawawi dia kata apa? Hadis ini adalah merupakan kaedah daripada kaedah prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip agama Islam ini kita kena sayang kepada saudara kita macam kita sayang pada diri kita sendiri. Lughatul hadis ataupun bahasa hadis, la yu'minu makna tidak sempurna iman, bukan nafi iman terus. Yang kedua, seseorang kamu, kita lah. Yang ketiga, saudara kita. Siapa dia saudara kita? Orang Islam itu semua saudara. Allah telah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin itu bersaudara. Ini kita kena fahamlah, semua orang itu bersaudara. Ma yuhibbu nafsi, apa yang kita suka, kita sayang, kita cinta kepada apa? Kepada diri kita, kita kena sayang orang macam tu juga. Baik, kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Mana hadis ini apa yang dapat kita faham dan apa yang bimbingan yang kita dapat ambil daripada hadis. Yang pertama, tamasuk al-mujtama' al-muslim. Masyarakat Islam sangat erat perhubungannya sesama Islam dan berkasih sayang serta cinta mencintai sama-sama Islam. Ini kita kena gilak balik sekarang ni. Sekarang ni lost nampaknya. Cinta-cinta sama Islam ni lost. Cinta sama geng baru jadi. Tak kira lah geng mana pun, asalkan orang saya comel belaka, betul belaka. Bukan orang kita walaupun dia ni seorang yang warak, seorang yang alim, seorang yang hebat, tak jadi kawan.
sebab dia tidak bersama dengan kita dalam kumpulan-kumpulan yang kita masuk. Maka Islam meletakkan objektif, maqasid, agar manusia hidup dalam suasana berkasih sayang. Setiap orang, individu berusaha untuk mewujudkan kebaikan untuk semua orang dan kebahagiaan dalam masyarakat, sehingga kehidupan mereka penuh dengan ketelusan, keadilan, kedamaian, ketenangan tersebar di mana-mana, dan terbentuklah satu masyarakat yang saling bantu-membantu, tolong-menolong, gotong royong sama-sama kita. Ini kita naknya di situ. Maknanya setiap orang rasakan kita tu dia, dia tu kita. Kita tak nak ambil barang orang, orang tak nak ambil yang kita. Sebagaimana kita sayang barang kita, kita juga sayang barang orang. Kepentingan tu bersama. Ini tak kita kata, ini hak saya ni, kan, hak kawan saya, biar duduk tengah panah pun. Tak. Itu bukan. Yang kedua, tanda al-imanul kamil. Tanda sempurnanya iman seseorang itu, dengan mana inna aslal iman yatahaqqaqu bi tasdiqil qalbil jazim. Tanda usul iman akan terhasil dengan tasdik, membenarkan hati kita benar apa yang kita ucap. Iaitulah tasdik yang jazam, maknanya satu benar yang putus, tidak ada syak. Itu makna jazam. Jazam ni maknanya putus, tidak ada sebarang keraguan. Itu makna jazam. Ketundukan kepada rububiyatillah, kepada Allah sebagai Tuhan kita, pemilik alam ini, itu dia panggil rububiyah. Dan beriktikad dengan semua ruku-ruku iman yang lain, iaitulah beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Maknanya kita mantapkan dalam jiwa kita ni rukun iman yang 6. Usul iman tidak bergantung kepada sesuatu yang lain daripada perkara yang demikian. Jadi 6 mesti 6/6. Tak boleh 6 kurang 1. La. Ini dia panggil matematik iman. Matematik kita 6 tolak 1, 5. Matematik iman 6 tolak 1, 0. Macam mana tu Abu Anas? Orang ni dia kata aku percaya semua, kecuali malaikat aku tak percaya sebab tak pernah tengok. Kafir dia. Maknanya kosong di iman dia. Tak boleh. Oh, saya percaya rasul-rasul kecuali Nabi Nuh saya tak percaya. Macam mana dia boleh tenggelamkan kaum dia? La. Jadi itu dia panggil dalam matematik iman 6 tolak 1, 0. Dalam matematik hisab kira-kira kita 6 tolak 1, 5. Kan? Dalam matematik orang-orang keduniaan, ahli politik ke apa, 6 tolak 1 boleh jadi macam-macam. Na'udzubillah. Kan? Boleh jadi macam-macam. Hari ni sokong ini, esok sokong orang tu. Kita kata tak boleh nak pegang. Orang panggil tak boleh nak pegang butir, kecuali illal muttaqin. Orang yang beriman, insya-Allah orang yang ada prinsip dalam hidup. Baik para jemaah sekalian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahawa akar tunjang iman itu tidak akan mantap dan tertanam kuat dalam jiwa seorang manusia, tidak terpahat kukuh dalam hati dan tidak menjadi sempurna dalam dada, melainkan apabila insan itu menjadi seorang manusia yang baik, jauh daripada sifat keakuan dan busuk hati, kebencian dan hasad. Benci kepada sama-sama orang Islam, hasad sama-sama kita, dan beliau tidak mencintai seorang insan itu melainkan apa yang dia suka kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Dalam ciri-ciri keselamatan, selamat daripada segala mara bahaya, kejahatan dan kesakitan, bersuka-suka dengan kesenangan hidup, kejayaan dengan memperolehi keredaan Allah dan kita menghampirkan diri kepada Allah. Maka ini dia panggil tanda orang beriman. Hendaklah kita kena sayang semua kepada umat Islam yang lain sebagaimana kita sayang. Maka dengan itu, kesempurnaan iman akan wujud dalam diri. Bagaimana kita nak cipta, nak pasak kesempurnaan iman dalam jiwa kita. Ni para pelajar kita tanda. A itu makna 1. Hendaklah dia mencintai sesuatu kebaikan yang wujud pada dirinya daripada perkara-perkara yang harus,
Dan amalan-amalan ketaatan yang dikerjakan itu juga turut wujud pada diri saudaranya. Mana apa yang kita buat untuk kita, kita nak saudara kita dapat seperti itu. Sebagaimana kebaikan itu ada dirinya, maka kebaikan itu juga beliau cintai agar ianya turut wujud pada saudaranya. Selagi mana kebaikan ini tidak wujud pada diri saudaranya, maka ia akan berusaha ke arah mewujudkan kebaikan itu pada dirinya sendiri, pada diri saudaranya. Begitulah setiap perkara yang dibencinya, yang merupakan maksiat, kejahatan, bala bencana, apa saja yang kita tak suka, kita tak mahu perkara tersebut berlaku pada saudara kita. Saya contoh, bukan nak bangga-bangga. Saya suka jaga solat 12 rakaat satu hari satu malam projek mega. Tak nak tinggal sana. Maka anda tulis risalah. Kempen tuan-tuan dan puan-puan supaya sama dengan saya, hari-hari kita jaga ibadat ini. Saya suka jaga diri dengan zikir pagi petang. Kita pun tulis kitab ni. Minta supaya para jemaah sekalian dapatkan kitab ni. Tak, yang duk jauh-jauh saya tulis ni bagi PDF. Tujuan apa? Sebagaimana saya suka beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar bersama-sama mendapat nikmat mencintai sunnah, beramal dengan dia pagi petang. Itu kecintaan kita. Maka kita, bila kita tahu sahabat kita tidak beramal, solat pun ujung-ujung waktu, tutup aurat pun tidak, kita kena sedih. Duka cita di atas perkara yang sebut. Bukan kata happy, oh happy, aku je orang baiknya, kan, geng-geng tu ahli neraka belaka tu. Tak. Kita mengatakan itu satu kepincangan yang besar berlaku dalam jiwa seorang Muslim. Baik. Sebuah hadis yang dikeluar oleh Imam Ahmad. Hadis ini rawahu al-Imam Ahmad daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai afdalul iman. Ya Rasulullah, apakah iman yang afdal? Iman yang baik itu apa? Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak kumpul semua jawapan, tapi dia bagi di sudut tertentu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Muaz, an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Allahu akbar. Muaz, hendaklah kamu mencintai manusia seperti kamu cinta pada dirimu sendiri. Kita nak kita senang, kita sehat, kita kaya, kita baik, kita nak saudara kita sama. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Kamu benci berlaku kepada saudara kamu sebagaimana kita tak suka benda itu berlaku pada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ada ke tak ada ciri dalam diri kita? Kalau ada, falyahmadillah, kita syukur kepada Allah SWT, kerana inilah ciri-ciri yang pertama orang yang mendapat kemantapan iman dalam jiwa. Yang kedua, hendaklah ia berusaha memperbaiki saudara seislamnya. Sekiranya kita melihat kekurangan pada saudaranya dalam menjalankan amal ketaatan atau kewajipan-kewajipan sebagai seorang Muslim, ataupun berlaku kecuaian kekurangan, wajib kita nasihat. Nasihat bukan tasyhir, bukan memalukan kawan, tapi kita nasihat. Kawan rapat kita, keluarga kita, boleh kita pergi. Assalamualaikum, mari kita, petang ni saya nak ambil awak ni. Pukul 6.30 ready, kita ambil dia. Kebetulan malam ni Abu Anas kuliah di masjid kita, contohnya, kita bawa pergi. Mana kita nyatakan bahawa beberapa perkara kesilapan yang berlaku. Saya tengok awak ni mari masjid tapi solat sunatnya tidak. Solat qabliyah jarang sekali duduk buat tangga masjid sampai orang qomat baru naik. Tak. Selepas solat pula tak sambung dengan zikir. Maknanya kita mesti meluahkan kecintaan kita kepada saudara kita, sama ada kita minta dia buat benda baik ataupun dia terjebak dengan benda mungkar, skim cepat kaya ke, skim cepat miskin ke apa benda, nasihat. Yang ketiga, tapi kita ni masalahnya kalau kita bagi nasihat, dia salah faham pula. Oh, dia tu dengki dengan aku kali. Tengok aku baru je nak jadi OKB, orang kaya baru, kan? Oh, projek kita baru je naik, mari nasihat bab riba pula dah. Aduh. Mari menasihat bab rasuah pula dah. Macam aja. Itu Allahu akbar. Macam-macam cerita. Baik. Yang ketiga, ciri yang ketiga kita nak dapat kemantapan iman ini, bersegera kepada kebaikan untuk saudara Islamnya dan dirinya sendiri
dan menunaikan hak-haknya sebagaimana ia menyintai atau menyukai orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Mana kita ada benda baik, cepat-cepat kita bagi tahu. Saudara kita dapat benda nikmat baik, kita cepat call dia. Tahniah ya akhi, masya-Allah, barakallahu fiik. Saya sangat gembira dengan apa yang anta dapat. Oh, kalau yang perempuan yang anti dapat kan. Jadi kita kena nyatakan ataupun apa saja. Yang penting kita nyatakan kebersamaan kita dengan mereka dalam susah dan senang. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kita bersabda. Tuan-tuan tanda hadis ini, hadis sahih. Man ahabba an yuzahzah 'anil nar. Allahu akbar. Wa yadkhul al-jannah. Faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billah wal yawmil akhir. Siapa nak suka sangat dia dijauhkan daripada neraka dan dia masuk syurga. Jadi ada dua baris ini. Ada orang kata yudkhal, ada kata yadkhul al-jannah. Masuk syurga. Dia sendiri itu masuk syurga. Faltudrikhu maniyatuhu, maka hendaklah dia beramal, dia menjaga iman dia sehinggalah mati datang jemput dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita mati tak beriman, cerita lain. Yang kedua, ini poin kita. Wa ya'ti ila an-nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah dia bersikap lunak kepada manusia sebagaimana ia suka manusia bersikap demikian kepada dirinya. Kita suka tak suka orang baik ke kita? Suka? Suka tak orang puji-puji kita? Tapi jangan melampau lah kan. Suka? Kita juga kena buat baik kepada orang. Nabi kata, yu'ta ilaih. Kita kena buat kepada orang itu seperti kita suka orang buat kepada kita. Kalau kita suka orang marah-marah dengan kita, okey ya, kita marah dengan orang kan. Baiklah. Tamatlah kita ada berapa? 3 ciri pemantapan iman. Nak mantapkan iman kita tu, insya-Allah. Ini hubungan di antara kita dengan manusia ni. Kalau kita hubungan kita dengan Allah, lain pula cerita. Maknanya setiap tajuk tu dia ada kaitan dia sendiri. Baik, kita pergi pada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga dalam hadis ini, fiqhul hadis yang ketiga, sumuwu al-muslim wa insaniyatuh. Ketinggian jiwa seorang muslim dan sifat keinsanan, manusiaannya. Maknanya tinggi kita punya darjat. Di antara kesempurnaan iman dalam diri seorang muslim itu, hendaklah ia jangan setakat cintakan dan sukakan kebaikan itu dan membenci kejahatan terhadap saudaranya sahaja, bahkan hendaklah ia turut sama menyukai kebaikan itu terhasil pada orang-orang kafir, lebih lagi sekiranya ia menyukai orang kafir itu beriman kepada Allah dan membenci kekufuran dan kefasikan pada orang-orang tersebut. Jadi dia kata apa? Jadi dalam ayat ini kita kena kasihan belas kepada non-Muslim. Kita ada keluarga yang bukan Islam, ada member yang bukan Islam, friend bukan Islam, maka menjadi kewajipan kita dakwah dia supaya masuk Islam. Hei Ustaz, macam mana nak dakwah? Kalau tuan-tuan tak berdakwah, maknanya kita tak sayang ke member kita. Sebab kalau dia mati mengikut dalam kaedah Islam, orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, neraka kekal. Kalau mati dalam keadaan beriman, dia maksiat, dia derhaka kepada Allah, dia akan masuk neraka seketika, kemudian keluar. Tapi orang mati tak beriman, habislah dia. Tak ada lagi harapan nak keluar daripada neraka. Na'udzubillah. Maka kita kena berusaha untuk menyayangi mereka. Kita kena kita nak sangat supaya non-Muslim ni masuk Islam. Kita cari risalah-risalah, pamphlet, maklumat tentang Islam, hantar ke dia. Biar dia sekali dia tegur kita, you ni kenapa banyak sangat hantar buku-buku Islamik ke I? Tak. Sebab I cinta dengan awak. Saya nak berkawan dengan awak di dunia, nak berkawan kamu dalam syurga. Cakap direct gitu. Kalau awak nak dakwah saya, tak payah kawan saya lah. Tak apa, kita kawan lah. Kalau awak tak suka, saya tak dakwah untuk sehari dua ni. Tapi mungkin minggu depan saya cakap lagi. Sebab saya nak sangat-sangat
nak sangat-sangat you masuk syurga sama-sama. Nyatakan hasrat kita. Apa yang takutnya? Takut. Habis. Maknanya kalau kita takut, mana kita belum sayang lagi. Sabda Nabi SAW, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Sukailah untuk manusia apa yang kamu suka untuk diri kamu sendiri, jadilah kamu seorang betul-betul muslim. Hadis rawahu Tirmizi. Karena itu digalakkan, disunatkan berdoa kepada orang kafir agar mendapat hidayah. Kita kena doa untuk dapat hidayah. Jangan doa suruh dia benda lain, tak boleh. Doa keampunan tidak boleh. Tapi kita kena doa minta Allah Ta'ala bagi kepada dia hidayah, petunjuk Islam, masuk Islam. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabat aku ni baik orangnya, jujur orangnya. Semenjak saya berkawan dengan dia di sekolah, di pejabat ni, tak pernah dia tipu orang. Mana dengan kebaikan yang dia buat, kejujuran yang dia buat, ya Allah, masukkanlah iman dalam hati dia. Boleh kita tengok yang muka dia, kita doa dalam hati kita, ya Rabbi, hidayahkanlah sahabat aku ni. Berapa kali dia tuan-tuan tengok muka orang bukan Islam, member-member kita, kawan kita terdetik, kita doakan dia senyap-senyap, minta masuk Islam. Kalau kita berani cakap. Tak berani cakap pun kita doa. Setiap kali kita tengok dia, kita doa, ya Allah, Islamkan dia. Allahu Akbar. Barulah kita ada perasaan cinta kepada kawan. Kalau tidak, cinta main-main nama dia. Baik, kita pergi kepada fiqh yang keempat. At-tanafus fil khairi min kamalil iman. Berlomba-lomba mengerjakan kebaikan adalah daripada kesempurnaan iman. Tidaklah menjadi alamat kekurangan iman. Dan sifat hasad sekiranya seorang muslim itu meminta daripada Allah agar mengurniakannya kelebihan di akhirat. Mana kalau kita minta dengan Allah Ta'ala kan, kelebihan akhirat, bukan makna kita terlemah iman kepada tidak minta kepada orang lain. Di mana orang-orang lain melebihinya dalam pemilikan kelebihan tersebut. Ayatul bal muslimin Allah an yamunna alaihi bimithli al-fadail al-ukhrawiyyah allati faqau biha. Tengok terjemahan sedap lagi. Dia kata bukanlah satu tanda kita ni lemah iman kalau kita minta untuk kita kelebihan di akhirat. Ya Allah, rezekikanlah aku syurga Firdaus. Ya Allah, syurgakanlah. Jadi tidak salah. Di akhirat esok untuk akhirat kita nak minta kita ni lebih daripada orang lain. Kan? Itu hak Allah, kita minta je. Berlomba-lomba untuk memperolehi kelebihan dalam perkara agama bukanlah dinamakan hasad, tetapi ialah daripada sifat kesempurnaan iman. Nama dia ghibtah. Kita nak kita ni jadi macam orang tu, ahli ibadat tu. Boleh, bukan dengki tu. Ya Allah, jadi aku macam ustaz yang kuat ibadat tu. Bukan ustaz yang kuat bual, ada juga ustaz kaki bual pun ada. Kita tak mahu. Kita nak yang kuat ibadat. Iaitu beliau berusaha supaya kelebihan kebaikan yang ada pada saudaranya turut dimilikinya. Dalam bahasa dia tulis al-ghibtah. Boleh itu. Ghibtah maknanya kita nak kebaikan yang ada pada sahabat kita tu, kita nak juga macam dia. Itu dia panggil tanafus. Itu tak salah. Tapi kalau kita nak minta supaya kita pergi masuk syurga, dia masuk neraka, lah. Ataupun bila kita tengok orang ni kaya, kita minta, ya Allah jadi aku kaya biar dia miskin. Lah. Kita nak jadi macam dia, tak apa. Manakala maksud, itu dia panggil ghib. Tulis dengan ghain, ghibtah. Manakala hasad ialah sifat ingin memperolehi kelebihan yang ada pada seorang lain, tapi dalam masa yang sama ingin supaya kelebihan itu, kelebihan orang itu berkurangan. Maka itu dia panggil hasad. Ini bahaya. Berlumba-lumba untuk memperolehi kelebihan akhirat, sebagaimana ianya dimiliki juga oleh orang lain adalah daripada sifat terpuji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk memperoleh nikmat kesenangan itulah hendaknya berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Kita pakat berebut nak mendapat kelebihan di akhirat. Berebut. Kita tengok saudara kita ni
puasa setiap hari Senin Khamis, kita puasa juga. Kita tambah lagi dengan hari putih. Ataupun kita puasa dengan puasa Nabi Daud, nak mengatasi, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita nak suruh hilangkan nikmat orang, itu jadi masalah. Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Perkara yang kelima, al-mujtama' al-fadil thamaratu min thamaratil iman. Masyarakat yang mulia, yang baik adalah hasil buah kesan daripada iman. Iman mantap, masyarakat baik. Dalam hadis yang menjadi perbincangan kita dalam bab ini, wujudnya dorongan dan gesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas setiap muslim agar menjadikan dirinya suka kebaikan itu, wujud juga pada diri orang lain, supaya sifat demikian menjadi dalil untuk dirinya terhadap benarnya iman dan elok keislamannya. Apabila semua orang bersikap demikian, maka akan wujudlah satu masyarakat yang mulia. Masing-masing nak kebaikan. Ini adalah disebabkan sekiranya setiap orang suka bahawa kebaikan itu wujud dalam diri orang lain, sebagaimana ada pada dirinya, setiap orang akan menyeka dirinya, maknanya akan menahan dirinya daripada menyakiti orang lain. Dan mereka saling kasih mengasihi antara satu sama lain, dan memelihara diri mereka daripada menyakiti atau mendatangkan kesusahan kepada orang lain. Lalu dengan itu terbentuklah satu masyarakat yang bersatu padu, berkasih sayang, dan daripada titik tolak itulah terwujudnya satu masyarakat yang dikenali dengan nama masyarakat penyayang. Allahu Akbar. Masyarakat penyayang. Dengan itu kebaikan akan tersebar dalam kalangan mereka, dan mereka jauh daripada kezaliman dan kejahatan. Nak jahat apa lagi, kita sayang menyayangi. Terbentuklah satu sistem kehidupan yang menjadikan Islam sebagai landasan. Apabila setiap orang merasakan kepentingan, maslahah, kelompok atau masyarakat, bergembira lantaran kegembiraan mereka dan berbahagia dengan kebahagiaan mereka, merasa sakit, tak senang hati, susah hati dengan sebab kawan-kawan kita susah, maka itulah sifat orang mukmin. Sabda Nabi SAW, taral mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kau melihat orang-orang yang beriman itu sama-sama dia berkasih sayang sesama mereka seperti satu jasad. Apabila satu anggota dari jasad sakit, maka keseluruhan jasad yang lain sakit. Kita sakit gigi, mata mengalir. Berjalan tersepak batu, ibu kaki yang berdarah tapi mata sakit, mata mengalir, hidung beringah, mulut mengaduh. Itu maknanya jasadul wahid. Kita tengok saudara kita diganyang di mana? Di Palestin contohnya, dibom oleh Yahudi. Kita menangis di sini. Kita tengok saudara kita di Rohingya contohnya, satu masa dulu disembelih oleh puak-puak agama di sana. Kita menangis. Tengok saudara kita di Syam, di Iraq, tengok saudara kita di Malaysia berkelahi sama-sama umat Islam, kita menangis. Sedih dengan peristiwa yang berlaku, itu tanda kita iman. Tapi kalau kita siapa yang kena tu, itu bukan geng kita tu, itu bendera lain, lah. Itu tidak mantap iman nama dia. Itu mantap bendera sama-sama ke dia. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Maka dengan demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada masyarakat yang beriman dengan kemuliaan, kehormatan dan kekuasaan dalam kehidupan dunia, dan sebaik-baik ganjaran ialah pahala di akhirat. Pahala balasan dunia ni begitu jelah. Di akhirat yang kita nak cari. Baik, perkara yang keenam, al-mujtama' ghair al-imani. Allahu Akbar. Masyarakat tanpa iman, tak mantap iman, layu iman, adalah sebuah masyarakat ananiyah. Al-anani mempunyai sifat keakuan, sifat kepentingan diri individu. Bagi sifat ini dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kepentingan diri. Asalkan kita selamat, biar orang lain mati. Asalkan kita bahagia, biar orang lain duka cita. Asalkan kita
happy, biarlah orang lain kemurungan, jangan. Apabila iman menjadi layu dalam hati manusia, terhapus perasaan cinta kepada kebaikan untuk sekalian manusia daripada jiwa dan jasad, serta niat untuk melakukan khianat mengambil tempatnya, mana khianat tu ambil tempat iman, maka wujudlah sifat keakuan dalam masyarakat. Setiap orang mementingkan diri sendiri. Kerana itu manusia akan menjadi seekor serigala yang berwajah manusia. Allahu Akbar. Kehidupan pun menjadi rosak, kezaliman akan berleluasa, dan kebencian akan menguasai diri setiap orang. Apabila semakin parah, lalu kehidupan mereka pun dikuasai oleh perasaan benci dan permusuhan. Akibatnya, masyarakat yang seumpama ini akan menyerupai perumpamaan sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Dia tokoh kayu, maknanya kita hidup macam tokoh kayu, macam seketul besi, seketul batu, tak tahu apa. Ini bahaya. Surah An-Nahli ayat 21. Baiklah, sebagai penutup, afadal hadis, beberapa faedah daripada hadis yang ringkas tapi mempunyai makna yang besar ini. Para pelajar sekalian, beberapa faedah daripada hadis: gesaan, al-hasu, gesaan agar menyatu padukan hati manusia dan berusaha agar mengatur kehidupan mereka. Ini adalah daripada ajaran Islam yang penting bagi setiap Muslim, mesti berusaha ke arah itu. Hadis ini mengajar kepada kita, para jemaah sekalian, kita mesti berusaha menyatu padukan umat Islam. Siapa dia jadi batu api memecah belahkan Islam, maka orang itu tidak sempurna imannya. Satukan hati. Yang kedua, membersihkan diri daripada perasaan dan sifat hasad, kerana sifat inilah yang menafikan kesempurnaan iman. Kerana sesungguhnya hasad itu mewujudkan perasaan benci akan orang lain, mengatasi atau menyamainya dalam kebaikan, bahkan kadang-kadang ia berharap agar kebaikan itu terhapus daripada diri seseorang itu. Ini kata dia orang, al-hasud la yasud. Kaki dengki orang ni tak boleh jadi ketua. Dia asyik nak dia je, yang orang lain salah belaka. Ini kita tengoklah muka-muka atas dunia ni, kalau asyik duk condemn orang ya, dalam masalah COVID ni, kat pagi, petang, siang, malam kita duk condemn je. Tapi apa solusi? Apa nasihat yang berguna? Apa perbincangan yang kita boleh buat sebagai jalan keluar daripada wabak ini, jalan keluar daripada perkara ini? Apa yang kita boleh? Tunjukkan bukti. Kita nampaklah orang ni hasad ke? Orang ni ikhlas menyayangi masyarakat, negara, betul-betul. Kalau kita dah benci dengan satu benda, kita tak bincang, asyik dia condemn yang siang malam. Ini yang kerja kita. Jangan. Yang ketiga, al-iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurangan dengan sebab maksiat. Iman berkurang dengan sebab maksiat dan dia bertambah dengan sebab ketaatan. Jadi kalau kita nak tambahkan iman kita, hendaklah kita banyak taat. Tafakkur, tazakkur, tadabbur, semua kena ada. Bila kita fikir, tengok pada masyarakat. Aku ni orang beriman, kata beriman. Kenapa ya kita benci sangat sama-sama kita tu, kenapa? Hari-hari kita boleh bersama dengan orang-orang yang bukan Islam, yang sudah ada nampak bibit-bibit kebencian dia kepada Islam, tapi kita bersama. Buat macam-macam kita punya geng, pakatan itu, pakatan ni. Tapi dengan umat Islam, pakatan nak menghancurkan sebarang pakatan yang boleh menyatukan, menguatkan agama, kita mengatakan ini tidak. Maka para pelajar, para jemaah sekalian, marilah kita berusaha letakkan dalam diri kita cinta kepada sama-sama Islam. Dalam ayat suratul Hasyr, Allah Ta'ala ajar kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da iz hadaitana, tuan-tuan ambil ayat ni, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan hati kita, dada kita daripada duk benci sama-sama umat Islam. Kan? Dengan kafir baik je, hari-hari duduk sengih sana sengih sini kan. Tapi dengan sama-sama kita benci sekali. Ada ayat sekejap. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita nak bagi baik, jumpa. Suratul Hasyri, tanda tuan-tuan. Suratul Hasyri ayat 10. Ambil ayat ini, baca pagi, petang, siang, malam. Inilah doa kita nak selamatkan hati kita. Ikut semua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunlah dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang yang dahulu daripada kami yang telah beriman. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan dalam hati kami ini ghillan lil ladzina amanu, benci kepada orang yang beriman. Jangan. Kita benci kepada perangai dia tak apa. Orang ni jahat contohnya, ahli maksiat, kita benci pada maksiat dia. Tapi jangan benci dia sebagai seorang mukmin, jangan. Rabbana innaka raufur rahim. Tuan-tuan ambil doa ni, Suratul Hasyri ayat 10. Doa tu bermula daripada Rabbana ighfir lana. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun tu, itu ayat Quran, tapi nak jadi doa tu bermula daripada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita yang terbaik atas dunia ni, sayang menyayangi umat Islam. Semoga mantaplah iman kita, sempurnalah keislaman kita. Jangan sekali-kali benci kepada orang beriman. Siapa dia benci kepada orang beriman, bermakna kita bimbang dalam hati kita ada sifat munafik yang benci kepada orang yang beriman. Na'udzubillah. Baiklah. Tapi jangan sampai peringkat ta'assub, mentah kalau kita sayang kepada dia, apa dia buat betul belaka. Tidak. Kita boleh beri nasihat, boleh beri garis panduan, tapi membencinya tidak. Ini kena hati-hatilah para jemaah sekalian. Kita ni kadang-kadang melampau. Benci ke orang ni, benci sungguh-sungguh. Sayang ke orang ni, melampau-lampau benci. Macam orang itu maksum, tak ada dosa, tak ada salah. Itu pun tak betul. Kita sayang atas nama dia orang beriman, tapi kita tidak suka dengan perbuatan-perbuatan dia yang menyalahi peraturan. Wallahu alam. Insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi dah hadis dalam hadis yang ke-14, hormat al-muslim, kehormatan darah dan juga kehormatan diri seorang muslim. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.